Salam sejahtera. Pada hari ini, kita akan bersama sini membincangkan topik konsep insan. Seperti yang apa dipelajari daripada kursus falsafah dan isu semasa bawah bimbingan Dr. Muhammad Taha Ijab, perkataan manusia bermakna manu dari bahasa Sanskrit dan mens dalam bahasa Latin, yang membawa maksud berfikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi. Daripada kamus Dewan pula, manusia ditakrifkan makhluk yang mempunyai akal budi, insan dan orang. Sebelum kita bincang secara mendalam tentang topik kita, bolehkah anda memperkenalkan diri kepada penonton-penonton yang duduk di depan skrin? Boleh. Salam sejahtera, nama saya Alim Zushan dari program Dietetik tahun 2. Saya Nur Zafira binti Zulkifli dari program Kesihatan Psikikan dan Pekerjaan tahun 2. Selamat sejahtera semua, saya Nurul Aisyah Syamini binti Muhammad Zaidi dari program Dietetik tahun 2. Baiklah, hari ini kita akan membincangkan topik konsep insan. Berkenaan topik ini, terdapat beberapa falsafah yang telah disampaikan kepada orang awam. Bolehkah anda berkongsi dengan kita apa falsafah-falsafah tersebut? Antaranya ialah falsafah Greek di mana Aristotle berpendapat bahawa ciri manusia antaranya pemikiran yang rasional dan ini yang membezakan antara kita manusia dengan haiwan. Dalam falsafah Jerman, Friedrich Nietzsche mengatakan konsep insan bukanlah berteraskan logosentrism, tetapi berteraskan kepada emosi dan intuitif manusia yang mungkin tidak bersifat rasional. Ada falsafah barat zaman pertengahan yang menghuraikan insan dan sifat kemanusiaannya dari perspektif agama, serta falsafah barat zaman moden yang mengatakan bahawa manusia itu lahir tanpa panduan dalam hidup dan tugas manusia adalah mencari makna dalam kehidupan sendiri semasa hidup. Selain daripada falsafah yang telah dibincangkan tadi, hadirin sekalian, terdapat juga falsafah-falsafah lain yang berteraskan konsep keinsanan, iaitu falsafah Islam, falsafah tamadun India dan tamadun Cina. Manakala daripada perspektif hakikat dan sifat insan, manusia terdiri daripada jasad dan roh, dan manusia akan menempuh 5 tahap atau alam secara berperingkat. Bolehkah anda berkongsi tentang tahap-tahap tersebut? Saya tahu 3 tahap sahaja. Alam gaib, alam rahim dan alam dunia. Alam barzah dan alam akhirat. Terdapat lagi konsep dualisme dan pemisahan minda raga dan roh jasad yang sering dinaikkan ke topik perbincangan apabila disentuh konsep insan ini. Bolehkah anda terangkan konsep dualisme dan juga membandingkan sifat insan dengan pemisahan minda raga dan roh jasad? Konsep dualisme ini datang daripada René Descartes yang mengatakan jiwa dan tubuh adalah berpisah. Dualisme adalah sistem keagamaan dan falsafah yang mengakui adanya dua prinsip yang berbeza dan bertentangan, seperti roh dan materi, tubuh dan jiwa, baik atau buruk, dan antara satu dengan yang lain selalu berada dalam konflik kekal. Ia merupakan ajaran yang mengakui jasmani dan rohani dalam diri manusia, tetapi selalu menjadikan mereka sebagai prinsip antagonis dan bebas, walaupun mereka dapat saling berinteraksi. Dengan ini, kalangan Cartesian menganggap bahawa manusia dapat memahami dan mengupas realiti yang terbebas daripada binaan fikiran mereka. Maka, perbandingan antara sifat insan dengan konsep dualisme ini adalah sifat insan akan melihat manusia secara bersepadu kerana ia merangkumi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Manakala konsep dualisme dan pemisahan minda raga dan roh jasad adalah kewujudan dua elemen yang berbeza pada satu benda atau perkara. Baiklah, dalam konsep insan ini, ahli-ahli falsafah telah mengumumkan insan yang seimbang dan berjiwa mulia akan merangkumi keempat-empat aspek, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Oleh yang demikian, bolehkah anda menerangkan konsep insan sejahtera melalui Perlembagaan Insan Jerry dengan lebih mendalam? Seperti yang dibincangkan tadi, insan yang seimbang dan berjiwa mulia adalah merangkumi keempat-empat aspek iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dalam hal ini, potensi jasmani berkait dengan tahap kecergasan fizikal manusia dan perkembangannya adalah untuk memastikan seseorang dapat menjaga kesihatan badan, melakukan riadah dan memanfaatkan tenaga fizikal demi menghasilkan daya pengeluaran yang positif. Potensi emosi pula berkait dengan jiwa dan perasaan seseorang. Perkembangan emosi bertujuan untuk memastikan individu mempunyai perasaan yang tenang dan tingkah laku yang terkawal. Kemudian, potensi rohani berkait dengan jiwa dan kalbu yang melibatkan hubungan seseorang dengan Tuhan. Perkembangan rohani termasuk menyedari dan menginsafi adanya Tuhan, menghargai dan mensyukuri pemberian pencipta, menyedari dan menginsafi tanggungjawab, membentuk akhlak mulia, memupuk dan membina disiplin kendiri. Akhirnya, potensi intelek adalah keupayaan mental yang berkait dengan akal dan daya fikir yang dimiliki oleh seseorang. Perkembangan potensi intelek ini adalah bertujuan untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang membawa kepada kemakmuran dan kesejahteraan manusia serta alam sekitar. Sangat mendalamlah perkongsian ini disampaikan. Juga diingatkan bahawa demi mewujudkan masyarakat yang harmoni dan sejahtera, keadilan jenayah telah diadakan di mana ia merupakan sebuah sistem pentadbiran undang-undang untuk mengenal pasti, menangkap, mendakwa, menghukum dan memulihkan penjenayah. Sekarang, anda akan diberi satu kes kriminal yang telah berlaku di Malaysia dan anda perlu kaitkan kejadian kes tersebut terhadap keempat-empat aspek Jerry yang anda telah pelajari.
Aduh, kejam sangatlah. Pembunuh ini mesti tidak seimbang dalam semua aspek yang saya belajar tu. Daripada apa yang saya belajar tu, seseorang insan yang seimbang dari segi jari akan dapat membina perlakuan, akal fikiran, perasaan serta kepercayaan yang baik dan seterusnya dapat membezakan apa yang betul dan apa yang salah. Dengan ini, insan yang seimbang dari segi jari tidak akan mengamalkan amalan negatif seperti melibatkan diri dalam kes jenayah yang kejam sebegini. Jadi, jelaslah dapat kita tengok bahawa pembunuh ini tidak dapat mencapai keseimbangan dalam semua aspek inilah. Kanak-kanak berusia 8 tahun sudah diperlakukan sebegitu, bagaimana manusia sanggup dan tergamak untuk melakukan pembunuhan sekejam ini? Seperti yang dibincangkan tadi, pendidikan merupakan salah satu elemen yang penting untuk melahirkan insan yang seimbang dari sudut jari. Contohnya, pendidikan moral dan pendidikan sivik yang diterima sejak kecil di peringkat sekolah dapat membina akal fikiran yang lebih kreatif serta krisis dalam mencapai ilmu yang luas dan mendalam. Dengan ini, mereka tidak akan mudah dipengaruhi oleh berita atau info yang negatif. Tambahan pula, insan yang masih belum seimbang dari segi jari, terutamanya jasmani dan intelek, akan dipengaruhi dengan mudah dan berkemungkinan melakukan kesalahan yang besar dalam kehidupan. Jadi, memang tepat sekiranya kita labelkan pembunuh ini sebagai individu yang masih belum seimbang dari sudut jari. Belas kasihan dia mana? Saya rasa pembunuh ini berbuat demikian mungkin disebabkan faktor keluarganya. Kalau ikut pengetahuan yang saya terima tentang jari ini, faktor keluarga adalah sesuatu yang penting dalam melahirkan seorang insan yang seimbang dalam jari. Hubungan insan tidak rapat dengan keluarganya atas sebab berlakunya kes penderaan terhadap kanak-kanak dan remaja atau ibu bapa yang tidak mempunyai masa untuk menemani serta tidak mengambil berat terhadap anak mereka. Maka anak-anak dia tidak akan menerima pendidikan yang baik untuk membina jasmani, rohani, emosi dan intelek yang seimbang. Hal ini kemungkinan menyebabkan anak mereka terlibat dalam kes jenayah dan inilah apa yang terjadi. Terima kasih atas perkongsian persefahaman anda. Kes jenayah yang ditayang tadi memang suatu berita yang amat menyakitkan hati kita. Hal ini telah menunjukkan sebagaimana pentingnya keseimbangan jari seseorang insan demi kesejahteraan masyarakat. Jadi, pada pandangan anda sebagai pakar sains kesihatan, apakah peranan anda demi melahirkan insan yang seimbang? Pada pendapat saya, seorang pakar sains kesihatan perlu memastikan badan atau fizikal mereka sentiasa berada dalam status yang sihat. Dengan adanya tubuh badan yang sihat, maka kualiti perkhidmatan akan disampaikan dengan semaksimum yang mungkin. Jadi, untuk menjaga kesihatan badan kita, aktiviti riadah dan senaman boleh dilakukan sewaktu masa lapang. Dengan ini, aktiviti harian kita akan sentiasa dipenuhi dengan aktiviti yang positif dan bermakna. Baiklah, pada pendapat saya, seseorang pakar sains kesihatan haruslah sentiasa memastikan emosi diri kita berada dalam keadaan yang stabil supaya kita dapat menjalankan penilaian yang betul dalam perancangan rawatan. Hal ini demikian kerana emosi akan mempengaruhi tingkah laku seseorang. Justeru, demi melahirkan insan sejahtera, saya perlu sentiasa mengawal dan memastikan emosi saya positif dan juga stabil agar tanggungjawab yang saya pikul itu tidak akan mengecewakan orang lain. Selain itu, aspek rohani yang melibatkan hubungan seseorang dengan Tuhan harus dipertengah dalam bidang sains kesihatan. Kerohanian ini akan menyebabkan kita sentiasa bersyukur dan reda dengan segala pemberian daripada pencipta. Oleh itu, kita akan sentiasa sedar dan faham tanggungjawab yang kita pikul itu sebagai seorang pakar sains kesihatan nanti, iaitu membantu pesakit sembuh daripada kesengsaraan penyakit serta membantu meningkatkan tahap kesihatan rakyat Malaysia dengan menggunakan ilmu dan kemahiran yang telah kita pelajari. Dan juga aspek intelek sebab ini membolehkan pakar kesihatan menjalankan perkhidmatan berasaskan bukti supaya kualiti rawatan dan juga keselamatan pesakit dapat dijamin. Pemikiran yang kritis dan juga kreatif akan membantu kita memberi rawatan yang sesuai kepada para pesakit kerana setiap pesakit mempunyai tahap toleransi dan juga keperluan yang berbeza. Amat menarik perkongsian berkaitan topik konsep insan hari ini. Harap info-info yang dikongsikan tadi dapat memanfaatkan anda semua yang berada di depan skrin. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.